lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang yang Allah masih lagi kurniakan pada kita untuk kita berbicara tentang mengenai nikmat-nikmat yang dimiliki oleh mereka yang masuki syurga Allah. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah apabila kita sampai di dalam syurga Allah nanti, di antara perkara yang kita akan dapat yang disebut dengan bidadari yang diciptakan oleh Allah khusus kepada mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tajuk yang kita bincangkan ini ialah tajuk di mana pada muka surat 763. Kita sampai pada muka surat 763 di mana tajuk bidadari daripada apa mereka diciptakan. Yang ni yang kita sambung sikit lagi. Pada pengajian yang lepas kita cerita tentang mengenai mahar yang kita membolehkan mendapat yang disebut dengan bidadari ataupun bagaimana untuk kita nak dapatkan bidadari. Kita dah bincang dah pada pengajian yang lepas. Hari ini kita sambung tentang mengenai bidadari daripada apa mereka diciptakan. Yang ni tajuk yang kita sambung pada minggu inilah insya-Allah. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda ditanya mengenai bidadari. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bidadari itu diciptakan daripada apa? Daripada apa mereka diciptakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka diciptakan daripada 3 unsur. Rasulullah sebut gabungan daripada 3 unsur. Yang paling bawah diciptakan daripada minyak kasturi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Bidadari ini dia tidak cipta macam kita dicipta daripada tanah. Manakala jin diciptakan daripada api. Kalau kita belajar perkara demikian. Manakala manusia dijadikan daripada tanah. Manakala bidadari diciptakan daripada minyak wangi. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Yang diciptakan daripada minyak ambar dan juga yang tengah-tengah maksudnya minyak ambar. Manakala yang paling atas diciptakan daripada kafur. Sedangkan rambut dan alis mereka adalah garis hitam daripada cahaya yang Allah jadikan untuk kejadian bidadari. Allahu Akbar. Tak bolehlah kita nak bayang macam mana cantik, bagaimana indah dan bagaimana wangi dipanggil. Kita ni dicipta daripada tanah. Bau badan kita pun bau tanah. Senang ceritanya. Manakala bidadari diciptakan daripada minyak kasturi kat bawah. Kemudian minyak ambar yang di pertengahan dan yang paling atas dicipta daripada kafur. Sedangkan rambut dia dan alis mereka adalah daripada garis hitam daripada cahaya. Kan cahaya tu kalau kita suluh maka dia ada bayang-bayang. Bayang-bayang itulah Allah jadikan yang disebut dengan penciptaan pada bidadari. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, aku bertanya pada Jibril alaihissalam. Aku tanya malaikat Jibril alaihissalam, beritahu kepadaku bagaimana Allah Ta'ala menciptakan bidadari. Pernah ditanya, Rasulullah tanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, ceritakan pada aku tentang bagaimana Allah menciptakan bidadari. Malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, mereka diciptakan Allah Ta'ala daripada titisan minyak ambar dan juga za'faran. Daripada titisan itulah dan di dalam kemah dan juga yang paling utama sekali diciptakan Allah adalah payudara mereka yang diperbuat daripada minyak kasturi yang amat harum dan amat putih. Allahu Akbar. Penciptaan yang Allah jadikan pada bidadari ini sendiri. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Allah Ta'ala menciptakan bidadari jari jemari kedua kakinya sehingga kedua lututnya daripada minyak za'faran. Kejadian bidadari ini sendiri. Daripada kedua lutut hingga kedua payudaranya daripada minyak kasturi yang amat harum. Manakala kedua payudaranya
hingga lehernya tercipta daripada minyak ambar yang warna kelabu, dan lehernya hingga kepalanya diperbuat daripada kafur yang berwarna putih. Pada diri mereka terdapat lebih kurang 70,000 perhiasan seumpama pasangan sesuatu yang serasi. Ni kalau kita tanya, untuk apa kita nak faham perkara ni Ustaz, nak suruh kita jadi bersemangat untuk masuk dalam syurga Allah. Ini cara pada diri kita. Kalau kita tanya, nak kena tahu ke satu-satu tu kejadian tu Ustaz? Jawabnya, kerana bila kita tahu, lagi kita bersemangat. Itu cara yang diajar dalam Islam. Apabila bidadari itu datang, wajahnya memperlihatkan cahaya berkilauan. Datang dia tu menyebabkan rasa tenang je pada diri orang yang menerimanya, sebagaimana matahari memberi kilauan cahaya kepada penduduk bumi. Waktu mana pagi lagi bercahaya begitu, tenang je. Setiap di kalangan orang penduduk bumi ini melihat keadaan demikian. Begitu juga apabila dia datang, hatinya akan kelihatan di sebalik kelembutan dan nipisnya pakaian dan kulitnya. Pada kepalanya terdapat lebih kurang 70,000 jambul, sanggul yang amat harum, dan setiap sanggulnya terdapat seorang pelayan sambil mengangkat pancung pakaiannya, mengangkat kain yang menabuhnya itu, sambil menjerit dengan memanggil. Ini merupakan pahala bagi para wali Allah dan sebagai balasan kepada perbuatan mereka tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan demikian untuk ahli-ahli yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila seorang lelaki mengahwini seorang perempuan perawan di dunia, maka dia akan menjadi isterinya pada akhir zaman. Ibnu Wahab meriwayatkan daripada Malik bahawa Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, isteri Zubair bin Al-Awwam, membantah suaminya sehingga suaminya ditegur atas sikapnya yang sedemikian rupa. Malik menambah bahawa Zubair amat marah pada isterinya itu dan isteri mudanya, maka dia mengikat rambut isterinya dengan isterinya yang lain sambil memukul keduanya dengan pukulan yang kuat. Isteri kedua lebih pandai mengelak, sedangkan Asma tidak demikian. Maka pukulan kepada dirinya lebih banyak daripada isteri mudanya. Asma lalu pergi pada ayahnya dan untuk mengadukan perkara itu. Maka Abu Bakar berkata, anak perempuanku, bersabarlah. Sesungguhnya Zubair adalah seorang lelaki yang saleh. Kemungkinan saja dia adalah suami kamu dalam syurga. Ini Asma binti Abu Bakar, dan dia mempunyai madu dia. Madu dia tersebut oleh kerana Asma binti Abu Bakar ni dianya sentiasa bantah suami dia, namanya Zubair. Dan dalam masa yang demikian, dia bantah tersebut yang menyebabkan Zubair ini, Zubair Al-Awwam, dia jadi nak marah pada Asma binti Abu Bakar. Kemudian dia ambil dua-dua orang isteri itu, dia pukul dua-dua dengan kuat. Dia pukul kat bawah tu. Dia panggil pukulan seorang suami terhadap isteri dia. Tapi isteri yang muda tu pandai mengelak sikit. Ringan sikitlah dia, tapi yang teruknya Asma. Asma yang teruknya. Bila pukulan demikian, akhirnya Asma mengadu pada ayah dia Abu Bakar. Lalu Abu Bakar jawab, sabarlah. Sesungguhnya Zubair itu adalah seorang lelaki yang soleh. Kemungkinan saja dia adalah suami kamu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Maknanya kita ni orang perempuan bila berhadapan dengan kerenah suami, diajar supaya pada diri kitanya banyakkan bersabar. Banyakkan bersabar pada diri kitanya. Kerenah suami ni macam-macam gaya lah. Dalam hidup di kalangan kita ni, hidup perangai berbagai-bagai sikap yang berlaku. Oleh demikian, bila kita dalam rumah tangga, nak suruh kita ni bersabar. Sabar, jangan dia ada had jugalah. Maksudnya sabar ini. Kerana apa dia? Boleh jadi suami kita tu sedang menegur kita untuk membetulkan jalan hidup kita. Telah sampai riwayat kepada aku bahawa jika seorang suami yang pertama sekali meniduri isterinya, maka dialah yang akan menjadi suaminya di syurga nanti. Tu nak sebutnya, siapa yang pernah mula-mula sekali yang tidur dengan lelaki itu, dialah
suami tersebut, maka dialah yang menjadi suami yang sebenar kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kan orang perempuan dia berumah tangga dengan ramai orang lelaki. Maksudnya mati suami dia yang pertama, mati suami kedua, mati ataupun bercerai yang ketiga dan sebagainya. Lalu kalau ditanya, dia ni di akhirat nanti mana suami dia yang sebenar? Lalu dia jawab, suami yang mula-mula sekali dalam hidup dia. Inilah suami yang sebenar yang dia akan bersama dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Abu Bakar bin Al-Arabi menyatakan bahawa hadis ini gharib. Hadis ini asing. Sebagaimana dia nyatakan dalam Al-Jami'ul Ahkamul Quran. Apabila seorang wanita mempunyai ramai suami, maka suami yang terakhir mati adalah miliknya. Ada juga riwayat yang sebut bahawa suami yang sebenar bagi orang perempuan ni bukan yang pertama, tetapi yang paling akhir sekali dalam hidup dia. Yang akhir sekali dalam hidup dia menjadi milik dia, yang akan dibawa sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasar pada banyaklah pandangan ulama. Dia sebut pandangan ulama yang dia kata suami yang pertama tersebut yang akan bawa dia, kerana suami inilah yang menunjuk jalan hidup dia. Menunjuk yang pertama sekali menunjuk jalan hidup dia untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu riwayat yang lain sebut bahawa bukan suami ni, tapi suami yang akhir yang akan bawa dia ke dalam syurga ni. Yang kenapa? Kerana hidup ini ditentukan dengan akhir, bukan di awal dalam kehidupan. Oleh yang demikian, lalu perbincangan para alim ulama'nya, suami mana yang akan berada dalam syurga bersama dengan isteri ini? Kalau orang perempuan tanya, saya ada 5 orang suami ustaz. 5 suami ini, suami mana yang saya akan dapat masuk dalam syurga? Ada yang jawab suami yang pertama, ada yang jawab suami yang akhir. Ada yang jawab demikian. Huzaifah berkata pada isterinya, kemudian Huzaifah pernah berkata pada isterinya, bergembiralah kerana kamu akan menjadi isteriku di syurga. Huzaifah pernah sebut demikian. Jika Allah mempertemukan kita di sana, oleh yang demikian, janganlah kamu berkahwin setelah kematianku. Huzaifah dia sebut demikian. Kalau kamu nak suruh bersama dengan akulah, kerana seorang wanita akan menjadi isteri yang terakhir mengahwininya di dunia ini. Maknanya, mana-mana orang perempuan, katanya Huzaifah, kalau dia tengok suami dia ni, yang terakhir tu dah paling soleh dah, paling warak dah dalam hidup, maka janganlah dia mencari lagi suami yang lain. Janganlah dia mencari suami yang lain lagi, kerana suami yang terakhir tu merupakan suami yang paling terbaik dalam hidup dia untuk dibawa masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang perempuan ni, kalau sekiranya dia tengok yang datang tu, katakanlah dianya telah hidup dalam keadaan seorang diri. Kemudian dia jadi seorang, dalam hidup dia ni seorang diri dah pada diri dia. Lalu di waktu ini datang orang lelaki. Orang lelaki datang nak mengahwini diri dia. Maka di waktu itu dia buat pilihan, tengok. Kalau yang datang tu lebih baik daripada yang sebelum daripada ni, kahwin. Tapi kalau yang datang tu lebih samsing daripada yang sebelum daripada ni, maka jangan kahwin. Jangan sengsara dalam hidup kalian. Kerana apa dia? Suami yang terakhir itu menjadi suami kalian yang akan dibawa masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara demikian. Sebab tu Huzaifah kata kepada isteri dia, mudah-mudahan aku ni akan menjadi suami kamu. Kalaulah aku meninggal dunia, kamu jangan kahwin yang lain. Kerana tak ada lagi lah orang yang lebih baik dan lebih orang panggil lebih menjaga kekeluargaan ini lebih daripada aku terhadap diri kamu. Maka kamu aku cadangkan supaya jangan berumah tangga lah selain daripada orang yang sesoleh dan sebaik yang ada ini sendiri. Tapi kita orang perempuan, dia tengoklah, dia buat pilihan dalam hidup dia. Bila dia duduk seorang-seorang, dalam keadaan ada orang lain yang datang untuk nak berumah tangga dengan dia, dia buat pertimbangan, tengok yang datang ni lebih baik ke dengan yang sebelum daripada ni, ataupun yang dahulu tu lebih baik. Kalau dahulu yang baik lah, tak payahlah dia berumah tangga. Itu cara yang terbaik dalam hidup dia. Muawiyah bin Abu Sufyan mengkhitbah, melamar Ummu Darda
Tetapi dia enggan menerimanya. Muawiyah ni sahabat zaman Rasulullah. Dan dianya pula penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah ini sendiri. Lalu dia melamar Ummu Darda. Tapi Ummu Darda tak nak terima. Dia berkata, aku mendengar Abu Darda mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, seorang wanita akan menjadi isteri di syurga bagi suaminya yang terakhir sekali. Kalau ditanya, maknanya siapa yang akan menjadi suami kepada isteri orang perempuan ini dalam syurga Allah? Lalu dijawab, suami yang terakhir dalam hidup dia. Setelah itu Abu Darda berkata padaku, jika kamu mahu menjadi isteriku di syurga, maka janganlah kamu berkahwin setelah diriku ini. Ummu Darda dijawab demikian. Dia kata, aku dengar yang Abu Darda dia pernah sebut, Rasulullah kata, wanita akan menjadi isteri di syurga bagi suaminya yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali. Jadi, kalaulah aku ni fikir aku nak jumpa balik dengan Abu Darda dan aku nak suruh dia yang bawa aku ke dalam syurga Allah, lalu aku tak nak kahwin walaupun Muawiyah sekalipun datang. Walaupun siapa pun datang, cukuplah Abu Darda ini menjadi orang terbaik dalam kehidupan aku. Para hadirin sekalian, tengoklah dalam hidup para hadirin sekalian, orang-orang perempuan, dia kata, Ustaz, saya ni nak masuk syurga tapi suaminya tak ada gaya ahli syurga. Misal contohnya demikian. Kadang-kadang jadi demikian. Jadi macam mana nak buat? Doa biar mati cepatlah, senang je. Kalau setengah di kalangan kita dijawab, doa biar mati cepat, kemudian ada jodoh orang lain pula. Ada jodoh orang lain. Kalau ada jodoh, buatnya tak ada jodoh, lebih baik jangan doa biar mati cepat. Mati apa dia? Doa biar suami kita ni semakin betul jalan hidup dia. Jangan biarkan suami kita ni dalam keadaan yang buruk jalan hidupnya. Tetapi pastikan kita tengok suami kita ni semakin berusia, semakin soleh. Semakin berusia, semakin dekat dengan Allah. Itu yang terbaik dalam hidup kita. Itu kita kena pastikan demikian. Saya sebut banyak kali, tanda-tanda ahli syurga ni, di antara tanda ahli syurga, bila semakin dia berusia, semakin dia dekat dengan Allah. Itu tanda dia ahli syurga Allah SWT. Semakin dia soleh, semakin dia warak. Jangan semakin tua, semakin menggatal. Dia panggil demikian. Semakin tua, semakin dia jadi haru biru. Semakin tua, semakin tamak terhadap dunia. Yang ni bukan ahli syurga. Ahli syurga ni, orang yang dia, semakin dia berusia, semakin dia dekat dengan Allah. Kita pun nampak tanda-tanda dia. Bangun tahajud malam, kemudian baca Quran, kemudian tak sibuk nak main game. Orang tua-tua main game. Misal contohnya. Tak sibuk dalam hidup dia, nak baca WhatsApp, nak baca apa dia, Facebook dan sebagainya. Hidup dia sentiasa dengan Al-Quran dan Al-Quran. Ini tanda ahli syurga tu. Dan kalau kita dapat suami kita macam tu, orang lelaki, bila kalian menjadi seorang lelaki, kalian mesti jadi begitu. Makin tua, semakin warak. Semakin tua, semakin dekat dengan Allah. Kalau kita dapat suami kita macam tu, bila suami kita meninggal dunia awal daripada kita, maka di waktu ini, kita diajar supaya bertabah dan bertahanlah untuk kita mendapatkan yang disebut dengan ganjaran akhirat Allah Subhanahu wa taala, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala yang tersedia nanti. Abu Bakar An-Najd berkata, Ja'far bin Muhammad bin Syakir memberitahu pada kami daripada Ubaid bin Ishaq Al-Athar, daripada Sinan bin Harun, daripada Hamid, daripada Anas, bahawa Ummu Habibah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, seorang wanita di dunia mempunyai dua orang suami, kemudian mereka meninggal dunia dan dua-duanya masuk dalam syurga, maka yang manakah di antara mereka yang menjadi suaminya? Ni pun ada juga. Kebetulannya dia ada dua orang suami di atas dunia. Kemudian dua-dua masuk syurga. Dua-dua masuk syurga. Perempuan ni nak pergi ke mana? Itu kalau dua. Kalau 5 orang, suami dia 5-5 tersebut, semua 5-5 masuk syurga. Jadi macam mana dia? Keliru dia. Dia nak ikut yang mana? Suami yang pertama ataupun kedua? Yang ditanya oleh Ummu Habibah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, suami yang terbaik akhlaknya itulah yang menjadi suaminya
wahai Ummu Salamah, wahai Ummu Habibah. Yang dijawab demikian. Ummu Habibah isteri Nabi SAW. Ummu Salamah sebenarnya. Rasulullah jawab demikian. Wahai Ummu Salamah. Bukan Ummu Habibah. Tapi Ummu Salamah. Kemudian dia jawab, Rasulullah kata, bila dia ada 5 orang, dia akan pilih mana yang terbaik. Walaupun 5-5 masuk syurga, walaupun 2 orang tu masuk syurga, di antara 2 tu, dia akan diberi pilihan. Kamu boleh pilih suami mana yang paling soleh di kalangan 2 ataupun 3 ataupun 4 ataupun 5 ataupun 10 orang suami dia. Saya berjumpa dah ada seorang perempuan yang dia kahwin. Saya tanya dia, berapa orang suami makcik? Dia jawab, saya tak terkira dah banyak Ustaz. Ramainya suami dia. Suami dia tu, kerana hidup dia ni, boleh jadi dia ni ada wajah sikit, ada rupa sikit. Orang yang macam ni. Yang menyebabkan dia nikah, cerai. Dia kata, sepanjang suami saya yang meninggal dunia, 2 orang saja Ustaz. Dia kata. 2 orang saja. Yang lain tu bercerai. Ramai. Berapa orang dah? Saya tak ingat dah. Ramai sangat suami saya. Ramai sangat suami dia tersebut. Yang menyebabkan dia je kalau di akhirat nanti, dia bagaimana pada diri dia? Dia akan cari mana suami yang paling berakhlak. Orang ni lah yang layak untuk berada bersama dengan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan pada orang perempuan lah pula. Orang perempuan yang kalau dalam hidup dia tu dapat ramai suami, Allah jadikan pada dia tu ujian dalam hidup dia dengan suami bukan seorang, tapi sampai 3-4 orang suami dia ni dalam hidup dia, maka di akhirat nanti dia berhak untuk dia memilih yang disebut dengan pasangan dalam hidup dia. Hasan berpendapat bahawa kebaikan akhlak adalah kebaikan dunia dan akhirat. Siapa-siapa yang cantik akhlak, itu menandakan dia ni seorang yang terbaik di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahawa wanita itu boleh memilih mana yang disukai di kalangan mereka tersebut. Ni kelebihan bagi yang disebut dengan orang yang sedemikian rupa. Di syurga terdapat makanan, minuman dan perkahwinan yang kekal serta tidak ada kekotoran, kekurangan dan rasa mengantuk. Dalam syurga ni tidur pun tak ada, kemudian tidur pun tak ada. Dalam masa yang sama juga dalam syurga ni tak ada yang disebut dengan apa dia? Rasa mengantuk, tak ada rasa kekotoran, dan dalam syurga ni tak ada lagi perkahwinan dan sebagainya, tak ada. Ni nak gambarkan pada kitanya tentang mengenai orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dalam syurga. Diriwayatkan oleh Muslim daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk syurga makan dan minum di sana mereka tidak meludah. Mereka makan dan minum, tak ada seorang pun yang meludah. Kemudian buang air kecil dan juga buang air besar, tak ada. Bila berada dalam syurga, tak ada yang disebut dengan buang air besar, tak ada buang air kecil. Mereka berkata, apa maksud makanan di sana? Rasulullah menjawab, bagaimana mereka yang makan di sana nanti? Nak keluar makanan yang masuk dalam perut, kemudian nak keluar tu bagaimana ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya. Lalu Rasulullah menjawab, mereka merembeskan bagaikan titisan haruman. Mereka memakan tasbih dan juga tahmid. Macam mana sistem perkumuhan dalam syurga nanti? Di sana Allah akan jadikan melalui peluh-peluh yang keluar. Bila dalam syurga ni, orang dalam syurga ni, dia makan banyak mana pun keluar peluh bau wangi. Semerbak bauan yang cantik dan juga yang bauan wangi, dan mereka memakan tasbih dan juga tahmid, zikir-zikir dan juga puji-pujian untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat, takbir sebagaimana diilhamkan pada jiwa mereka. Mereka akan setiap kali mana dalam syurga tu, maknanya mereka ni akan bersendawa. Sendawa dalam syurga, sendawa mereka tu akan kedengaran dengan subhanallah. Akan kedengaran yang disebut dengan zikir alhamdulillah. Kedengaran sendawa mereka tu sebut Allahu Akbar. Tu yang dimaksudkan demikian. Maknanya dalam syurga ni, kalau ditanya, macam mana orang makan dalam syurga ni Ustaz?
Dia makan makanan yang bagaimana dalam syurga, dan bagaimana dia buang air besar. Tak ada dalam syurga, tak ada buang air besar, tak ada buang air kecil, tak ada dah. Dalam syurga ni masing-masing dalam keadaan yang menikmati dalam syurga. Kalau ada buang air besar, kalau ada buang air kecil, menunjukkan kekurangan. Dia panggil demikian. Ada kekurangan. Sebab tu dalam syurga, tidur pun tak ada. Tak ada dah. Dalam syurga ni tak tidur dah. Di atas dunia je kita tidur. Tapi start daripada kita masuk dalam kubur tu, tak ada dah tidur kita, kecuali bagi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Masuk dalam syurga, tak ada tidur langsung. Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama bincang yang tu masalah tidur ni. Kalau di dunia ni, tidur Allah jadikan ibadah. Tidur di atas dunia ni jadi ibadah. Kemudian bila masuk di alam barzah, disebut numu kal arusah. Tidurlah bagaikan malam pengantin baru di alam barzah. Tapi bila bangkit di pada mahsyar, tak ada tidur lagi dah. Bila dimasuk dalam syurga, lagi tak ada tidur. Allah jadikan kenikmatan itu berbeza, yang berada di alam barzah dan juga berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian At-Tirmizi meriwayatkan daripada Anas bin Malik, daripada Nabi SAW, Rasulullah bersabda, akan diberikan seorang mukmin di syurga kelak kekuatan berjima begini dan begitu. Rasulullah sebut demikian. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, adakah mampu untuk itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, dia diberikan 100 kekuatan lelaki. Ini maknanya kenikmatan dalam bersama. Dia panggil berjima. Dalam syurga nanti, di antara nikmat yang Allah bagi ialah kekuatan untuk bersama dengan isteri masing-masing tersebut, dengan bidadari ini. Sekuat mana seorang lelaki sebut kemampuan dia, seramai diberi 100 orang kekuatan lelaki yang Allah jadikan demikian. Dalam bab ini, daripada Zaid bin Arqam berkata, daripada Abu Isa, hadis ini hadis hasan sahih yang menceritakan perkara demikian. Ad-Darimi dalam musnadnya daripada Zaid bin Arqam mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya lelaki syurga diberi kekuatan 100 kali dalam soal makanan. 100 kali kita makan atas dunia ni, waktu mana kita makan atas dunia ni, satu kekuatan dia panggil untuk kita makan. Lepas tu sendawa tu tak larat dah nak makan. Kadang-kadang kita pergi bertamu rumah kawan-kawan kita pun, kawan-kawan kita hidang makanan sedap macam mana pun, kita jamah. Kita sentuh begitu je pada makanan. Kita tak boleh makan dah. Kenapa? Kenyang sangat. Kita sebut demikian. Tapi dalam syurga, Allah bagi kekuatan untuk orang makan 100 kekuatan orang lelaki. 100 kekuatan, 100 kali ganda daripada kekuatan di dunia ini. Demikian juga minuman. 100 kali minuman. Dan demikian juga jima', iaitu bersenggama, 100 kali kekuatan bersenggama. Itu cara demikian. Seorang Yahudi berkata, sesungguhnya orang yang makan dan minum bermakna perlu buang hajat. Orang Yahudi ni dengar kuliah Rasulullah. Dia dengar kuliah Rasulullah, dia tanya, kalau begitu, kalau dah makan banyak, mesti nak buang air. Mesti terkencing. Mesti terbuang air besar. Katanya orang Yahudi ni. Lalu dia menjawab, mengalir keringat daripada kulitnya, sehingga perutnya menjadi kosong kembali. Rasulullah SAW menjawab, bila makan, berpeluh. Orang dalam syurga dia berpeluh. Bila peluh, kosong balik perut dia. Dia keluar melalui peluh-peluh tadi. Itu perbezaan. Dipanggil bagi orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal abadi. Mudah-mudahan kita lah, insya-Allah. Allah jadikan demikian. Al-Makhrami Abdullah bin Ayyub berkata, Abu Usamah meriwayatkan daripada Hisham, daripada Zaid bin Al-Jawari, dia adalah Zaid bin Al-Ami, daripada Ibnu Abbas, dia berkata, wahai Rasulullah, adakah kami bergaul dengan para isteri kami di syurga kelak? Ya Rasulullah, kita ni boleh tak bersama dengan isteri ni dalam syurga nanti, dalam syurga kelak, sebagaimana kami menggauli para isteri kami di dunia ini? Sahabat-sahabat tanya soalan demikian.
Boleh berjima' tak dalam syurga nanti ya Rasulullah dengan isteri sebagaimana kami di atas dunia ini? Rasulullah menjawab, demi zat yang diriku pada tangannya, sesungguhnya seorang lelaki akan menggauli isterinya pada suatu pagi sebanyak 100 orang perawan. Satu pagi je 100 orang. Nak sebutnya menikmati dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi saja, pagi 100 orang. Maknanya kekuatan dia tu 100 kali. Yang gambaran beza dengan kekuatan di dunia dahulu. Al-Bazzar meriwayatkan daripada musnadnya, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa dikatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah kami akan menggauli para isteri kami di syurga ya Rasulullah? Ditanya pada Rasulullah. Nabi menjawab, demi Allah, sesungguhnya seorang lelaki mampu menggauli isterinya dalam sehari seramai 100 orang perawan. 100 orang yang perawan. Maksudnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi kekuatan pada dia untuk bersama tu setiap hari. Hari dalam syurga ni daripada pagi sampai petang. Kemudian kembali balik pagi. Tak ada malam. Dalam syurga ni tak ada malam dan tak ada tidur. Ini dalam syurga. Bergerak daripada pagi sampai pada petang. Kemudian kembali balik pagi. Demikianlah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syurga orang lelaki ni tak ada dah yang disebut dengan misai, janggut, tak ada dah. Dia berwajah dalam usia 33 tahun. Usia 33 tahun, dalam masa yang sama juga, cuma dia ada alis kening. Kening ni ada, rambut dia di atas dia, kemudian alis mata ada. Kemudian dia nampak macam bercelak. Yang mata dia tu nampak dalam keadaan bercelak yang indah, yang Allah jadikan. Semua badan setinggi lebih kurang 60 hasta. Ahli syurga Allah. Allah besarkan dia sebesar badan Nabi Adam AS. Digambarkan demikian. Orang-orang yang berada dalam syurga Allah. Kekuatan dia 100 kali ganda kekuatan yang ada di atas dunia dahulu. Allah jadikan pada seorang. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, penduduk syurga jika mereka menggauli para isteri mereka, maka mereka kembali sebagai seorang perawan kembali. Orang perempuan ni pula, bila lepas mada bersama dengan suami dia, kembali balik dia menjadi seorang perawan. Allah jadikan demikian. Dalam keadaan sentiasa muda sepanjang masa. Allah jadikan kelebihan pada orang perempuan yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali mana bersama, kembali balik abkara. Dia akan menjadi muda kembali, menjadi cantik kembali. Allah jadikan perawan kembali setiap kali mana dia bersama dengan suami dia. Keterangan dalam penjelasan yang akan datang, insya-Allah. Ibnu Al-Mubarak berkata, Ma'mar mengatakan pada kami daripada seorang lelaki daripada Abu Qilabah, dia berkata, diberikan pada mereka makanan dan minuman. Pada waktu terakhir mereka diberi minuman yang suci. Kemudian mereka meminumnya dan perut mereka menjadi kempis dan mengalir peluh daripada kulit mereka yang baunya amat harum dibandingkan dengan harumannya minyak kasturi. Wangi semerbak dia dalam syurga Allah, walaupun diberi makanan dan minuman, keluar balik melalui peluh-peluh pada tubuh badan mereka. Kemudian dia membaca ayat, aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabraqun wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutera hijau yang cantik, yang halus. Orang dalam syurga ni, aliyahum siyabu sundusin khudrun, daripada sutera yang warna hijau, yang cantik, dan sutera yang wa istabraqun, dan sutera yang tebal, serta memakai gelang-gelang yang diperbuat daripada perak, dan Allah memberikan pada mereka minuman yang bersih, yang indah kepada mereka tersebut. Rabbuhum syaraban tahura, daripada Rabb mereka Allah kurniakan minuman yang bersih dalam hidup mereka. Abu Muhammad Ad-Darimi mengatakan daripada Abu Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk dalam
tidak ada seorang pun yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga kecuali Allah Ta'ala akan memasangkannya dengan 72 orang isteri. Allahu Akbar. Semua masuk dalam syurga tu bersama dengan dia. Allah sediakan 72 orang isteri. 2 orang di antara mereka di kalangan bidadari. Sedangkan 70 orang yang lain daripada warisan penduduk neraka, suami mereka tidak masuk ke dalam syurga. Ni Allah jadikan demikian. Mana-mana perempuan yang dia boleh masuk syurga, tapi suami dia masuk dalam neraka. Allah bagi pada orang ni, dia ada suami yang soleh dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah jadikan untuk diri dia. 70 orang. Menandakan ulama kata, peluang orang perempuan berada dalam syurga tu ramai sangat. Dibandingkan dengan orang lelaki yang dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berdasar pada hadis ni maknanya orang lelaki yang dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, manakala isteri dia tersebut berada dalam syurga. Isteri dia berada dalam syurga, amalan soleh yang dia buat. Jadi isteri ni, mana suami dia nya? Allah kurniakan orang-orang yang soleh di kalangan mereka tersebut, dan lalu mereka ni 70 orang yang Allah sediakan untuk diri dia, di suami dia tadi. Tidak seorang pun daripada wanita itu melainkan dia mempunyai nafsu. Semua perempuan ini semua bernafsu, mempunyai nafsu. Sedangkan lelaki memiliki syahwat dan kemaluannya tidak pernah mendapat penyakit lemah syahwat. Allah jadikan demikian kepada yang disebut dengan suami tadi bila berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hisham bin Khalid berkata, di antara warisan para lelaki yang masuk ke dalam neraka adalah para isteri mereka diwarisi oleh penduduk syurga lelaki. Allah bagi demikian. Sebagaimana Fir'aun telah mewariskan isterinya. Disebut gambaran demikian. Mana-mana isteri yang berada dalam syurga, suami berada dalam neraka. Jadi isteri ini untuk siapa? Untuk lelaki yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang Allah kurniakan pada orang-orang yang terbaik tersebut. Kan ada kan orang yang jenis macam tu. Isteri salihah, manakala suami talihah. Dia panggil talih terus, berpaling terus. Isteri jaga syariat Allah, manakala suami tak jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan daripada hadis Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah, dia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah penduduk syurga menyentuh para isteri mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, menyentuh dengan kemaluannya, dengan rasa yang tidak membosankan, vagina yang tidak merasa sakit, dan syahwat yang tidak ada hentinya. Itu yang Allah jadikan pada orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Menikmati dipanggil. Kenikmatan yang di atas dunia Allah larang, jangan zina. Allah larang, jaga kemaluan kamu. Jaga kemaluan kamu. Oleh demikian, bila masuk dalam syurga, lalu Allah jadikan kenikmatan, kemaluan tadi melalui cara yang demikian. Allah jadikan demikian. Ad-Daruqutni meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, adakah penduduk syurga itu tidur ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Tidur adalah teman pada kematian, sedangkan kematian tidak ada dalam syurga. Itu yang saya sebut tadi lah. Orang yang berada dalam syurga, orang yang berada dalam syurga, dia tidak akan tidur. Dia tidak akan tidur. Rasulullah kata, an-naum akhul maut. Tidur tu adik-beradik dengan kematian. Adik-beradik dengan kematian. Dan dalam syurga tak ada mati. Bila tak ada mati, lalu Allah tak jadikan berlakunya tidur di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kenikmatan tidur ni berakhir bila? Berakhir di alam barzah. Berakhir di alam barzah. Di dunia kita boleh tidur dengan cara yang baik di kita. Kemudian Allah bagi nikmat tidur lagi bila? Di alam barzah. Bila bangkit daripada mahsyar, tak ada dah nikmat tidur. Tak ada dah yang disebut dengan Allah tak jadikan nikmat lagi untuk tidur. Bergerak menuju dalam syurga, dan kita tidak akan tidur sampai bila-bila lah di akhirat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti setakat ni lah. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang nanti insyaAllah, dalam membicarakan jika seorang mukmin mahukan seorang anak di syurga, maka isterinya hamil,
lalu melahirkan dalam sekelip mata saja. InsyaAllah perbincangan ini pada perbincangan ayat akan datang nantilah insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.